Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung lagi PDPR kita, RBT tingkatan 3, di bawah tajuk bab 2, iaitu pembangunan produk, yang mana kita minggu lepas dah sentuh tentang elemen dan prinsip reka bentuk. Jadi hari ini saya sambung lagi 2.1.4, iaitu menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Kita dah ada satu produk yang kita nak buat. Sekarang ni kita macam mana kita nak lakar. Jadi bentuk lakaran kita ada 4 jenis. Yang pertama lakaran 3 dimensi. Yang kedua lakaran ceraian, explode. Yang ketiga lukisan kerja. Dan yang keempat adalah lakaran reka bentuk produk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk. Jadi kita pergi satu-satu. Kita tengok buku teks tu muka surat 64. Muka surat 64. 2.1.4 menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Jadi lakaran produk yang hendak dibuat adalah lakaran idea yang terbaik yang mengandungi semua maklumat penting suatu reka bentuk produk. Lakaran yang dihasilkan dengan gaya persembahan menarik dan mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk. Lakaran idea terbaik yang dipilih akan ditambah baik dari segi persembahan dengan menggunakan kaedah lakaran, perspektif dan rendering. Berbagai media lakaran seperti art marker, warna pastel, pensel warna boleh digunakan ikut kesesuaian lakaran yang kita nak buat. Lakaran yang pertama, bagi pada yang pertama, iaitu lakaran 3D, 3 dimensi. Yang mana kalau kita tengok ni 2 dimensi, ini pun 2 dimensi, kita akan pergi menyerong sikit gitu. Macam tu. Lakaran 3 dimensi. Jadi lakaran 3 dimensi ni lakaran yang penuh dengan maklumat ni. Jadi kalau kita tengok contoh di sini, penggilap kasut magic. Ini adalah contoh penggilap kasut magic. Ini lakaran 3 dimensi. Jadi dalam lakaran ni kesemuanya akan mengandungi yang pertama jenama produk. Nama produk mesti ada kat atas. Penggilap kasut magic. Yang kedua mesti ada saiz produk dan komponennya. Kalau tengok sini, dia panjang dia berapa, tinggi dia berapa, itu saiz produk. Lepas tu komponen-komponennya lah. Seterusnya bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Ini bahan-bahan untuk hasilkan produk ni. Dan seterusnya komponen atau bahagian-bahagian produk. Nanti kita labelkan lah. Label-label semua komponen-komponen ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang seterusnya prinsip reka bentuk ini. Jadi prinsip di sini diletak bawah ni. Kita tengok bawah ni. Prinsip keseimbangan dan kesatuan bawah ni. Dan yang terakhir ialah elemen reka bentuk yang digunakan. Elemen kita tengok sebelah kanan hujung ni, iaitu garisan, rupa bentuk, warna, tekstur dan ruang. Itu adalah prinsip elemen. Prinsip belah kiri, elemen di sebelah kanan. Seterusnya lakaran 3 dimensi untuk muka surat 66 ni, pengagih makanan ikan automatik. Jadi ada nama. Pertama ada nama, ada saiz, ukurannya berapa, lebar dia berapa, panjang dia berapa. Ada bahan-bahan yang digunakan, peralatan, bahan-bahan yang digunakan di sini. Kemudian ada label, semua di label, sesiku L, pipe PVC, komponen-komponen utama. Prinsip yang digunakan, kesatuan, kepelbagaian, keringkasan, pengulangan dan keseimbangan. Elemen-elemen yang digunakan ada garisan, rupa, ruang, bentuk, tekstur dan warna. Itu adalah bahagian elemen. Ini bahan dan ini adalah alat-alat tambahan yang digunakan untuk melengkapkan produk sedia ada. Contoh yang ketiga untuk produk, pembangunan produk, iaitu bag jean. Itu tajuk dia. Saiz dia 250 mm, tinggi dia 50 mm. Ini bahan-bahan yang digunakan. Seluar jeans terpakai, epoxy resin untuk membuat butang dan sebagainya. Ini pandangan daripada tepi. Dan yang elemen digunakan adalah garisan, rupa, bentuk, warna dan tekstur. Prinsip keringkasan, kesatuan dan pengulangan. Ini antara 3 contoh macam mana lakaran 3 dimensi dibuat dengan speknya sekali, full spek. Mana yang orang tengok tu faham apa dia saiz, rupa, bentuk dan ruang digunakan, bahan-bahan digunakan, orang akan faham macam mana produk tu. Baik, yang kedua, lakaran yang kedua B, iaitu lakaran ceraian. Kalau kita tengok dalam
bahasa Inggeris ditulis explode, di mana dia letupkan alat tu sehingga cerai satu-satu part yang kecil-kecil part pun akan dilukis dalam bentuk explode. Lukisan ceraian ini, lakaran ceraian ini adalah lakaran yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen bahagian pada suatu reka bentuk produk. Fungsi lakaran ceraian ini adalah akan menunjukkan urutan pemasangan komponen pada reka bentuk produk. Yang kedua, menggambarkan rupa sebenar bentuk produk. Yang ketiga, menunjukkan kedudukan komponen pada reka bentuk produk. Yang keempat, menunjukkan hubungan antara komponen-komponen pada reka bentuk. Yang kelima, menunjukkan urutan untuk mencantum reka bentuk produk yang mempunyai lebih daripada satu bahagian. Yang terakhir, memudahkan proses pembuatan dan penyelenggaraan reka bentuk produk. Jadi kalau kita rosak part mana, kita tahu part ini sahaja yang rosak. Jadi kita boleh ganti dan pasang semula dengan betul lah. Jadi muka surat 68 tu adalah contoh lakaran ceraian daripada penggilap kasut ni. Ini topping dia bahagian atas. Kemudian ini bahagian dalam ni. Ada motor, ada bateri, ada pemegang bateri. Kemudian ini adalah casing di luar, bahagian luar dan sisi. Ada Swiss pada casing tersebut. Dan inilah penutup bahagian bawah. Dan bagi alat-alat bahagian dalam ni terkeluar. Okey. Ini penutup bawah, ini penutup bateri. Dan di sini adalah pad penggilap. Di lakaran darjah 2.28 tu lakaran ceraian penggilap kasut magic. Itu ada explode dia punya lukisan lakaran ceraian. Okey, pada muka surat seterusnya, muka surat 29, kita juga boleh menambah dari segi fungsi setiap bahan yang digunakan dalam membuat contohnya penggilap kasut magic tadi. Muka surat 29 ni, fungsi pemegang apa dia? Pemegang, tengok sini ada pemegang motor, pad penggilap. Okey. Semua sekali itu ada fungsi-fungsi dia. Kita nyatakan nama, gambar alat dan juga fungsinya sekali. Saya pergi sepintas lalu. Pemegang, fungsinya pemegang yang ergonomik, membolehkan pengguna memegang penggilap kasut dengan selesa dan kuat. Okay, itu maksud ergonomik. Dia mesra pengguna, cantik, selesa dan mudah digunakan. Itu maksud ergonomik. Yang kedua, Swiss tekan tutup, memula dan menghentikan pad penggilap mengikut keperluan. Yang ketiga, pad penggilap sponge tu ataupun brush, memula digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit dan juga kasut PVC. Apa dia PVC? PVC adalah satu bentuk polimer, polyvinyl chloride. P, poly, V, vinyl, dan C adalah chloride, polyvinyl chloride. Dia adalah satu komponen polimer lah, menggunakan vinyl chloride. Yang keempat, motor AT, arus terus, menggerakkan gear dan memutarkan pad penggilap yang digunakan. Di sini tiada sistem gear lah, maknanya satu laju sahaja untuk menggerakkan pad penggilap tersebut. Gear taji, memindahkan kuasa dan memutarkan pad penggilap. Okey, sama ada gear ini mengurangkan kelajuan ataupun menambah kelajuan. Dalam kes ini dia akan mengurangkan kelajuan lah, supaya penggilap tu lebih gagah dan lebih kuat, sebab kita melibatkan tekanan. Seterusnya, perumah, casing, kita panggil casing, memegang semua komponen produk dalam suatu struktur yang kemas. Di casing perlu untuk nak bagi bahan komponen dalam tu terburai keluar semasa digunakan. Seterusnya pergi pada muka surat 70, iaitu lukisan kerja. Jadi dalam kita tingkatan 3 ni, kita ada 3 jenis saja lukisan kerja yang kita perlu buat. Yang pertama isometric, yang kedua schematic, dan yang ketiga orthographic. Jadi isometric, iso adalah sama. Jadi sama, kita tengok contoh di sini, rajah 2.29 tu muka surat 70. Ini adalah bentuk contoh lukisan isometric. Jadi saiz dia macam mana? Dia buat bentuk 3 dimensi, tapi di sini 30 degree, di sebelah sini pun 30 degree, kiri kanan 30 degree, 30 degree. Dia bukan lukisan perspektif. Jadi belakang tu pun sama dia saiz dia. Okay, itu bentuk lukisan isometric. Lukisan isometrik adalah lukisan pictorial yang dapat memberikan maklumat dan gambaran objek dengan lebih jelas. Lukisan ini juga dapat menunjukkan bentuk satu objek 3 dimensi melalui pandangan atas, hadapan dan sisi. Jadi ketiga-tiga sekali nampak. Menunjukkan lukisan isometrik bagi penggerak kasut magic yang tadi. Ini dia. Yang kedua, lukisan schematic. Lukisan schematic ni
skema daripada pandangan atas. Biasanya dia melibatkan lita, penggunaan lita dan juga bahan-bahan yang terlibat dalam lita. Di sini ada bateri, ada Swiss dan juga ada motor elektrik. Lita elektronik yang menunjukkan kedudukan komponen elektronik dalam bentuk simbol. Simbol dalam lukisan skematik membantu mereka bentuk memilih komponen elektronik yang betul semasa menghasilkan produk. Juga membolehkan pemasangan komponen elektronik dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Okey. Dan yang terakhir, lukisan unjuran ortografik. Ini lebih detail lah. Ada pandangan hadapan, ada pandangan sisi dan juga ada pandangan atas. Hadapan, sisi dan atas. Lukisan unjuran ortografik dapat menunjukkan bentuk satu objek dalam dua dimensi melalui pandangan atas, hadapan dan sisi. Ukuran sebenar nyatakan lukisan unjuran ortografik digunakan sebagai rujukan semasa proses menghasilkan produk. Darjah 2.13 tu menunjukkan unjuran ortografik. Kita tengok muka surat 71. Di sini lukisan unjuran ortografik sudut ketiga bagi penggilap kasut magic. Ini dia. Jadi ada 3 lukisan utama di sini. Yang sebelah atas kali ini adalah pandangan atas. Yang ini pandangan sisi. Yang ini adalah pandangan hadapan. Jadi hadapan ni di sini daripada sinilah, daripada tangkai dia. Kalau daripada depan ni tak nampak pula tangkai dia. Tangkai tu akan jadi garis putus-putus. Tapi di sini tidak putus-putus. Mana ini diambil daripada hadapan. Okay, ini dia punya spek dia. Ini dia punya bahan-bahan komponen yang dilabelkan. Okey. Baik, yang terakhir untuk lakaran hari ini yang D, muka surat 72, iaitu lakaran reka bentuk produk dari segi elemen dan prinsip. Jadi kita kena tahu beza yang mana elemen, yang mana prinsip. Jadi kita tengok darjah 2.8 dan 2.9 tu, dia menekankan elemen merupakan bentuk garisan, ruang, rupa, tekstur, bentuk, saiz, warna dan nilai. Nilai di sini penggunaan warna yang terang, gelap menunjukkan arah cahaya dan bayang-bayang. Itu nilai dari segi elemen. Okey, baik. Apa beza dengan prinsip? Prinsip yang pertama keseimbangan, penekanan, keringkasan, pergerakan, pengulangan, kontras, terang gelap, kepelbagaian, multi, kesatuan dan harmoni, keharmonian. Itu beza antara prinsip dan elemen. Jadi boleh rujuk muka surat 72 tu untuk lebih jelas lagi apakah perbandingan di antara keempat-empat bentuk lakaran dan lukisan yang kita akan buat untuk produk kita akan datang. Baik, sedikit tugasan untuk pelajar saya. Dia rujuk muka surat 71. Jadi saya nak tekankan di sini lukisan unjuran ortografik. Apa dia lukisan unjuran ortografik? Jadi saya nak pelajar-pelajar semua menyalin semula lukisan ni sama sebiji menggunakan pensel. Cuba lukis mula penggilap kasut magic ni dari dalam bentuk lukisan unjuran ortografik. Jadi salin semula dalam bentuk kata A4 ke A3 ke, saiz yang telah diberikan dalam buku ni, snap dan PM tele ataupun WhatsApp saya, dan kita akan update dalam grup yang telah saya sediakan. Jadi teruskan ber-PDPR daripada rumah sehingga kita jumpa lagi di sekolah nanti, insya-Allah. Bersama-sama kita jaga SOP dan memutuskan rantaian COVID-19. Anda hebat, anda boleh. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.